لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Alhamdulillah. Baik. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kitab kita, kitab Furu'ul Masail. Kita berhenti malam ni, tak ada yang bawa kitab. Jadi yang saya tanda kita berhenti di muka surat yang ke-23, berkenaan dengan Mashaf Al-Quran, sentuh Mashaf. Bagaimana ketika yang kita kena ada wudu dan ketika mana kita tidak ada wudu, ada ismayang. Pada asasnya sentuh Quran ni, Mashaf Al-Quran, wajib dengan wudu. Sebab dalam Quran, dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang sentuh Al-Quran melainkan orang yang mensucikan diri dia. Jadi bila nak sentuh Al-Quran wajib ada wudu. Baik, jadi kita tengok perbahasan dia. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, Su'ila radhiyallahu anhu, daripada seorang yang membuat jilid mushaf dan kitab satu jilid, adakah haram menyentuh akan jilidnya itu? Makna dia, kita ada orang dia ambil satu Al-Quran, mushaf Al-Quran, kemudian dia jilidkan dengan buku lain, dia kepilkan, sama dia gam ke apa ke, satu Al-Quran, satu lagi buku lain, buku syariah ke, buku usuluddin ke, dia jilidkan sekali, sama ada dia jahit ke, dia gam ke, dia stapler ke, dia gabungkan antara dua, satu Al-Quran, satu lagi buku yang bukan Al-Quran. Jadi apa hukum kita sentuh jilid tu? Iaitu Al-Quran yang digabungkan dengan buku lain. Dua buku digabungkan menjadi satu buku, dijilidkan. Jadi apa hukum kita sentuh dia? Kena ada wuduk ke tak kena? Maka dijawabnya bahawasanya haram menyentuh kulit yang pihak mushaf. Makna dia bila ada dua buku yang digabungkan, ni Al-Quran, ni bukan Al-Quran, yang belah Al-Quran tu haram sentuh, yang belah Al-Quran tu haram sentuh, yang hak belah bukan Al-Quran tu boleh sentuh. Baik, kalau tak ada wuduk lah. Kalau ada wuduk tak apalah. Ini cerita kalau tak ada wuduk, tak boleh sentuh bahagian sisi yang ada Al-Quran tu, bahagian kitab lain tak apa. Kemudian, dan hendaklah penudungnya yang dinamakan lisannya mengikut ia bahawasanya haram menyentuh kulit yang pihak mushaf dan sebelah yang ada ia, jika sebelah kitab harus dan jika pada sebelah mushaf haram. Macam saya sebut itulah, makna dia tengok belah mana kulit. Kalau belah Al-Quran tu, walaupun hudung dia, kulit dia yang belah Al-Quran tu tak boleh sentuh, haram. Macam Al-Quran lah, kita tengok Quran dia ada kulit kan, kulit dia pun tak boleh sentuh. Kulit Al-Quran tu tak boleh sentuh kalau tidak ada wuduk. Adapun kulit sebelah sana, kitab belah sana, boleh sentuh. Baik. Kemudian ini pegangan majoriti ulama lah, iaitu kita pegang Al-Quran wajib mesti ada air semayang. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya lagi, daripada jilid mushaf yang sudah bercerai daripada mushaf, qasad ia hendak buat jilid kitab, maka adakah putus nisbahnya dengan demikian itu atau tiada? Macam ni Al-Quran yang ada kat kita ni, mushaf, kalau kulit dia tu tercerai daripada Al-Quran, kulit dia saja, kulit Al-Quran, sekarang kita ada Al-Quran, Al-Quran tak boleh sentuh.
kalau tak ada wudu. Walaupun kulit dia tak boleh sentuh tanpa wudu, wajib ada wudu. Sekarang ni kulit dia tu tercabut daripada Al-Quran, kulit Al-Quran tu. Kemudian kita cadang kita nak ambil kulit Al-Quran tu, kita nak buat kulit buku biasa. Asalnya kulit Al-Quran yang bercerai daripada Al-Quran, kita nak ambil kulit tu nak buat kulit buku biasa. Apa hukum sentuh kulit tu? Sebab kulit tu masa dia duduk dengan Al-Quran, kita tak boleh sentuh dia, haram. Macam mushaf yang sekarang ni kan, tuan-tuan tak boleh sentuh kulit dia, macam ni tak boleh kalau tak ada wudu, haram. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang sentuh Al-Quran melainkan orang yang sucikan diri dia daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi tak boleh sentuh kulit macam ni pun tak boleh. Sekarang ni kulit tu dah bercerai daripada Al-Quran. Boleh tak kita ambil kulit tu kita guna untuk buku lain? Jadikan kulit mushaf sebagai kulit bagi buku kita, apa-apa buku lah. Maka dijawabnya bahawasanya tiada putus dengan demikian nisbahnya, maka haram atas orang yang berhadas menyentuh akan dia, melainkan sudah dibuat jilid kitab, maka putuslah nisbahnya. Macam tu tuan-tuan. Makna dia kulit Al-Quran, sekarang ni kita ada tengok Al-Quran di situ ada kulit dia, kita tak boleh sentuh, haram. Makna dia bila kulit tu terpisah daripada mushaf pun kita tak boleh sentuh kulit tu. Sebab kulit itu masih lagi dinisbahkan kepada kulit Al-Quran, walaupun dah terpisah daripada Al-Quran. Maknanya kita nak sentuh kulit Al-Quran, sama ada dia duduk di Quran ataupun dah terpisah, maka kena ada wudu. Tak ada air semayang, maka haram menyentuh kerana masih lagi nisbah kulit Al-Quran. Boleh tak? Sekalipun terpisah pada dia, orang panggil di kulit Al-Quran, tak boleh sentuh, diikut hukum asal dia. Kecuali kita dah ubah kulit Al-Quran tu lah. Kita dah ubah sikit tulisan dia ke, kita ubah lagi sikit corak dia ke, sehingga orang tak nampak macam kulit Al-Quran. Kan kulit Al-Quran kan lain sikit tuan-tuan. Mana ada kulit buku macam kulit Al-Quran. Jadi kalau kita ubah sikit kulit Al-Quran tu, kita tulis sikit ke apa ke, kita ubah corak dia ke, sehingga orang tengok tak nampak macam kulit Al-Quran, tak apa, nisbah dia tu. Selagi mana ada nisbah kulit mushaf, tak boleh sentuh kecuali kena ada air semayang. Baik. Kemudian maka Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi daripada ibarat manhaj dan syarahnya dan halal yang harus, yakni harus menanggung akan mushaf serta mata benda mengikut baginya jika tiada ia qasadkan akan mushaf seperti ia qasadkan akan mata benda jua. Maknanya dia begini tuan-tuan, kita ada satu bekas kotak lah kita kata. Dalam kotak tu ada Al-Quran, ada buku agama, ada kotak pensil, ada buku geografi, ada buku sejarah, dan ada Al-Quran dalam kotak tu. Baik, sekarang ni kita angkat kotak tu dengan niat apa? Kalau kita angkat kotak tu dengan niat mengangkat semua, contoh, apa hukum dia? Ataupun kita angkat kotak tu dengan niat semata-mata nak pindah Al-Quran sahaja, tapi kita hanya gunakan kotak tu untuk kita pindahkan Al-Quran. Ataupun kita tak nak begitu, kita niat kita nak angkat semua yang ada dalam kotak tu, apa hukum dia? Adakah tanya. Baik, tiada diqasad akan suatu, dan jika menghukumkan oleh kalam Imam Rafi'i harus menanggung pada barang yang adalah ia qasad keduanya, maka adakah mu'tamad barang yang dikata oleh Syekhul Islam Zakaria atau barang yang dihukumkan oleh Imam Rafi'i itu, iaitu harus apabila ia qasadkan keduanya? Begini tuan-tuan, dia ada khilaf dalam mazhab. Dalam pandangan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, kalau kita ada satu kotak bekas, dalam bekas tu ada macam-macam buku, kotak lah senang katakan, buku sejarah, buku geografinya, lepas tu ada Al-Qurannya. Kalau kita niat itu kita nak mengangkat mengangkat barang, kita nak niat nak mengangkat barang tapi dah ada Al-Quran, kita angkat sekali lah, Quran ada dalam tu. Kalau semata-mata niat mengangkat barang, menurut pandangan Imam Rafi'i harus. Tapi siapa yang niat dia mengangkat kotak tu, niat dia nak mengangkat barang dan mengangkat Al-Quran sekali, menurut Imam Rafi'i tak boleh, haram. Sebab dia tak ada wudu, tak ada air semayang lah. Kata Imam
kata Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Kata Imam Rafi'i pula, tak, Imam Rafi'i kata kalau kita angkat satu kotak, satu bekas, yang dalam bekas tu ada Al-Quran, ada kitab syariah, ada kitab usuluddin, ada macam-macam barang tu, dan kita niat untuk mengangkat kedua-duanya, kita nak angkat barang yang ada dalam bekas tu, dan kita juga niat nak mengangkat Al-Quran, kata Imam Rafi'i, hukum dia harus boleh. Jadi soalannya, manakah yang dipegang di dalam mazhab, pandangan mana? Baik, kita tengok jawapan dia. Makna dia tuan-tuan, kalau orang tu angkat dengan niat nak angkat Quran, dia haram lah. Contohnya dia tak ada air semayang, dia tak ada air semayang, maka dia fikir macam mana nak angkat Al-Quran ni. Dia tengok ada anak dia yang ada air semayang, dia suruh anak dia ambil Quran tu letak dalam bekas tu. Pasal dia nak angkat Al-Quran. Jadi bila dia angkat bekas tu, sebenarnya dia memang nak angkat Quran pun, dia nak pindahkan Quran. Itu memang sepakat haram lah. Nah, kalau kita gunakan bekas apa-apa pun, kalau kita niat nak angkat Al-Quran, kita kena ada wudu. Boleh lah nak bawa Al-Quran. Tapi kalau kita niat nak bawa Al-Quran dan kedua-duanya, kita tengok apa hukum dia. Baik, maka dijawabnya, yang muktamad itu barang yang menghukumkan kalam Imam Rafi'i, iaitu harus menanggung akan dia apabila dia qasadkan akan keduanya. Maknanya dia boleh. Kalau tuan-tuan ada bekas, ada buku lain, ada macam-macam barang dan ada Al-Quran, tuan-tuan niat nak angkat kesemuanya, tak ada uduk pun, kalau tak ada uduk pun boleh. Nah, maknanya dia tuan-tuan boleh angkat kedua-duanya barang tu, semua barang tu, walaupun ada Al-Quran dalam dia, tuan-tuan niat nak angkat semua barang, maka hukumnya adalah harus boleh angkat kedua-duanya. Baik, itulah pegangan yang dipegang. Baik, seterusnya, tapi pendek kata tuan-tuan, kalau ada wudu, kita ada wudu lah tuan-tuan, tidak, itu lebih baik. Nah, pegang Al-Quran biar kita ada wudu. Baik, kemudian Farah harus mengambil fal dengan Quran, fatwa Syekh Ramli. Fal ni maksud dia upah. Boleh mengambil upah dengan mengajar Al-Quran, boleh, tak ada masalah. Dan malah dia ada hadis sebut berkenaan dengan orang yang mengambil upah untuk mengajar baca Al-Quran, boleh. Nah, mengambil upah dengan mengajar orang baca Al-Quran, boleh dia minta upah, tak ada masalah, sebab dia bekerja tuan-tuan. Nah, sama ada upah dia tu dia mengajar orang Al-Quran, atau upah dia tu dia tolong pindah Al-Quran. Orang minta dia kan, tolong bawa Al-Quran, banyak Al-Quran ni pindah ke satu tempat, tidak salah kalau dia minta upah, sebab dia bekerja. Jadi tak pelik lah tuan-tuan kalau kita jumpa mana-mana ustaz yang bawa buat kelas pengajian Al-Quran, macam-macam teknik ada, betul tak? Macam ada teknik Al-Baghdadi lah, macam-macam teknik tuan-tuan. Jadi semua teknik ni kalau tuan-tuan masuk kelas dia, memang ada bayaran lah tuan-tuan. Adakah salah? Tak salah. Memang boleh dia ambil bayaran. Cumanya isunya tuan-tuan, kalau kita ni di sini tak ada, tapi kalau di Penang ni biasanya adalah bila matinya seseorang, maka mereka akan upah orang baca Quran atas kubur. Baca Quran atas kubur. Biasanya 2 orang ataupun 3 orang. Dan mereka baca Al-Quran ni bukan sikit, dia baca sampai habis. Di Penang ada, di Kedah pun ada buat jugalah. Dia panggil budak tahfiz, baca Al-Quran sampai habis satu Al-Quran. Dia berduduk di kubur tu, dalam beberapa hari dia berduduk di kubur nak habiskan satu Al-Quran. Siang malam duduk di situ, pasang lampu. Kadang 2 orang, kadang 3 orang baca Al-Quran. Dan mereka memang takkan tinggal. Mereka takkan tinggal tuan-tuan. Sebab apa mereka tak tinggal? Sebab mereka, sebahagian orang lah, dia percaya kalau tinggal nanti malaikat maut mai, malaikat muka nakir mai, jadi tak boleh tinggal. Ada orang lah dia fikir macam tu. Sebab kan ada hadis Nabi sebut, bila si mati tu dah kita hantar, kita dah tanam, kita dah melangkah 7 langkah kan, datanglah 2 malaikat yang tanya soalan. Jadi bagi mereka, kita tak boleh tinggal si mati ni. Kalau tinggal mayat dalam kubur ni, nanti malaikat maut, malaikat apa? Muka nakir mai. Jadi kita tunggu kat situ lah. Jadi malaikat maut tengok bila lah mereka ni nak balik tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bagi saya itu tak tepat lah tuan-tuan. Lagu mana pun malaikat maut ni dia buat kerja dia tuan-tuan. Kita balik ke, kita tak balik ke, kita tidur situ sama lamanya ke, malaikat maut mai.
Adapun hadis Nabi tu dia menceritakan tentang jarak masa. Lepas kita ke bumi kan, dengan kita langkah 7 tapak, jarak masa. Kalau kita duduk di situ satu malam pun malaikat Munkar Nakir datang juga. Itu kerja dia, menanya soal kubur. Jadi tuan-tuan, di Penang ni dah jadi budaya dia baca Quran, satu Quran di atas kubur. Jadi memang susahlah mencabar tuan-tuan, kena tidur mu kat situ. Jadi dengan bayaran tuan-tuan. Boleh baca ke tak boleh? Boleh saja bayar tuan-tuan. Yalah dia penat baca tuan-tuan, betul tak? Cumanya tuan-tuan, orang yang baca tu dia kena betul-betul ikhlas. Baca kerana Allah, bukan kerana bayaran. Kalau niat dia lari tuan-tuan, maka pahala tu tak sampai pada si mati. Baca pasal apa? Baca pasal dapat duit lah. Tak dapat duit dia pun tak baca lah. Macam mana pahala tu nak sampai pada si mati? Baik. Jadi ada satu cerita di Penang tu, dia janji nak bagi kat mereka seorang 2,000. Seorang 2,000 baca Al-Quran sampai habis 2 orang atas kubur mak dia. Tak apalah, dia pun datanglah 2 pelajar tahfiz ni baca Al-Quran. Baca. Yang janji tu anak lain. Bila dah baca separuh tu, mereka pun dah apa, yang anak yang janji tu pun dah balik lah. Tinggal anak yang ada di Penang tu lah. Maka anak di Penang tu dengar kata, nak bagi seorang 2,000, banyak sangat ni. Maka dia pun kata kat mereka, tak boleh lah seorang 2,000 banyak sangat, potong sikit lah. Jadi dia pun 2 orang ni bila dengar kata duit kena potong, macam mana nak buat? Balik dia pun balik tuan-tuan. Jadi tak dan habis baca satu Al-Quran, disebabkan duit kena potong, maka dia pun tak habiskan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kalau niat dia baca Al-Quran itu semata-mata kerana duit, upahnya orang bagi, itu niat dia, macam mana pahala nak sampai pada si mati. Baik, ala kulli hal, orang yang mengajar Al-Quran dia ada hak untuk meletakkan harga. Tak salah pun tuan-tuan, bukan aib dalam agama, kerana dia bekerja. Baik tuan-tuan, kemudian farak, batal wudu yang bersentuh akan zakar di dalam air dan tiada jadi najis bersentuh ia dengan najis dalam air yang banyak. Fatwa Syekh Ramli Kabir. Makna dia kalau duduk dalam air, kita ada wudu, kita sentuh kemaluan kita, batal lah kita punya wudu. Tapi kalau kita duduk dalam air yang banyak, kita sentuh najis, maka tangan kita tak akan jadi najis kalau air itu banyak. Boleh lah. Sebab air banyak macam air laut dan sebagainya. Syaratnya janganlah najis itu melekat. Kalau najis itu melekat di tangan kita, najis lah. Ini makna dia kalau kita sentuh najis tu, tapi najis itu tak lekat pun di baju kita, kita sentuh, maka tangan kita tak menjadi najis, sebab air yang banyak itu air yang mutlak. Baik. Kemudian sentuh kemaluan batal. Tiada haram menghantarkan mata benda atas barang yang ada tersurat di dalamnya Al-Quran atau ilmu, kerana dinamakan memudahkannya. Fatwa Syekh Ramli Kabir macam ni. Kalau tuan-tuan ada Al-Quran, tuan-tuan letak kunci atas dia, Quran tak kunci atas dia, ataupun tuan-tuan letak handset atas dia. Kita ada masa Quran tak handset ke, tak apa-apalah atas masa Quran. Adakah dianggap telah merendahkan Al-Quran, ataupun memperlekehkan Al-Quran? Apa hukum dia? Kita ada Quran, kita letak kunci atas dia, ataupun buku agama ke, kita letak kunci atas dia, ataupun handset atas dia. Apa hukum letak handset di atas Al-Quran, ataupun apa-apa barang lah tuan-tuan. Baik, kemudian maka jawabnya adalah tiada haram. Kenapa tiada haram? Kerana tiada dinamakan memudahkan dia. Tak apa, boleh saja selagi mana kita tak nampak itu bentuk menghina Al-Quran. Boleh lah. Jadi hukum dia boleh, tak ada masalah. Kalau ada masa Quran, kita letak kunci motor atas dia, bukanlah perkara yang menunjukkan kita menghina Al-Quran. Ataupun kita letak handset atas dia, bukanlah perkara yang menghina Al-Quran. Tapi kalau letak kasut, jelas hina. Itu jelas hina lah tuan-tuan. Setakat letak kunci handset, cermin mata, ni benda yang mulia lagi. Tapi kalau ada letak kasut tuan-tuan, letak najis tuan-tuan, ini jelas ini benda yang hina, maka hukumnya adalah haram. Baik. Farak, jelas
cabang lagi. Jikalau berkahwin seorang lelaki dengan seorang perempuan yang ada antaranya dan antara dia radha'. Radha' ni maksud dia susuan, tuan-tuan. Susuan ni dia 5 kali susuan yang mengenyangkan. Jadi baru jadi adik-beradik susuan. Macam mana kalau kita, contohnya lah, kita nak ambil anak angkat. Kita nak anak angkat tu jadi macam anak kita. Senang. Kalau dia perempuan, anak kita boleh tengok dia punya aurat, betul tak? Rambut dia lah. Kalau dia lelaki pun sama, dia boleh salam dengan anak kita, betul tak? Boleh salam. Dia anak yang susuan ni macam anak kita, tuan-tuan. Cuma dia tak dapat pusaka, itu je. Pusaka dia tak dapat. Jadi kita nak jadikan anak angkat tu macam anak kita, macam mana nak buat? Kalaulah masa kita nak ambil anak angkat tu, dia masih lagi belum mencapai umur 2 tahun. 2 tahun. Dan dia kebetulan isteri kita masa tu sedang menyusukan anak kita yang lain. Bolehlah susukan dia. Maksudnya kita susukan dia 5 kali susuan yang mengenyangkan. Macam mana mengenyangkan ni? Maksud dia dihisap susu tu sampai dia lepaskan susu tu lah. Maksud dia kenyang, dia puas. 5 kali susuan yang mengenyangkan, maka anak itu menjadi anak susuan. Bila anak susuan macam anak kita, kita tak boleh kahwin dengan dia, dia tak boleh kahwin dengan anak kita yang lain. Macam sebiji, tuan-tuan. Abang kita tak boleh kahwin dengan dia, ialah jadi anak saudara. Betul, anak saudara mana boleh kahwin? Abang kita kan, abang kita tak boleh kahwin dengan anak susuan kita. Pasal apa? Dia dah jadi macam anak kita. Anak susuan ni macam anak kita lah. Cuma dia tak dapat harta pusaka. Harta pusaka tak dapat. Hukum dia macam anak tu lah, anak susuan kita panggil, ya. Baik. Jadi dia 5 kali yang mengenyangkan. Sebab tu dulu ada cadangan buat bank susu. Bank susu, tuan-tuan. Bank susu ni, apa dia, orang perempuan ni, setengah orang perempuan yang dia ada susu badan banyak. Susu badan dia banyak. Jadi susu badan dia ni himpun banyak-banyak, buat bank susu. Mana-mana orang perempuan yang tak ada susu ke apa-apa, boleh ambil susu daripada orang perempuan yang banyak susu badan. Tapi yang ni telah ditentang oleh majoriti lah ulama' yang ada di Malaysia ni. Sebab apa? Ialah kalau orang perempuan dia perah susu dia simpan, kalau anak orang lain minum susu tu 5 kali mengenyangkan, jadi anak susuan. Dan kita tak tahu mana satu anak susuan. Sebab anak susuan tak boleh kahwin. Kita tak boleh, anak kita yang lain tak boleh kahwin dengan dia. Itu anak susuan. Baik. Jadi nak ambil anak angkat, buat macam tu, tuan-tuan. Tapi bin tak boleh bin pada kita lah. Bin pada ayah dia. Cuma dia jadi anak susuan kita. Baik. Kemudian, jikalau berkahwin seorang lelaki dengan seorang perempuan yang ada di antaranya dan antara dia radha' yang tidak jadi haram. Macam mana tu? Radha' yang tak jadi haram. Haram berkahwin lah. Begini, tuan-tuan. Bismillah. Contoh, kalau ada seorang perempuan, dia menyusukan, dia ada banyak susu badan dia, disusukan 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Kalau yang lelaki ni dia dah menyusu dengan perempuan tu 5 kali susu yang mengenyangkan, dia jadi anak susuan perempuan tu dengan suami dia lah. Kalau yang seorang perempuan ni pula dia menyusu dengan ibu yang sama, ibu yang tadilah 5 kali yang mengenyangkan juga, maka dia juga menjadi anak susuan kepada perempuan tu dan suaminya. Jadi antara 2 perempuan ni, mereka adalah adik-beradik sepersusuan, adik-beradik susuan lah. Sebab mereka menyusu pada mak yang sama. Mereka ni apa hukum dia? Boleh tengok aurat yang zahir lah, macam adik-beradik, rambut, lengan, bawah lutut. Kalau sentuh pun tak batal wudu, sentuh tak batal sembahyang. Sebab adik-beradik susu. Adik-beradik susu, sentuh tak haram, boleh salam dan tak batal wudu sebab adik-beradik susuan. Jadi isu di sini, tuan-tuan, dia kata radha' yang tidak jadi haram. Radha' yang tak jadi haram ni macam mana? Contoh, yang lelaki ni menyusu dengan perempuan tu 5 kali susuan yang mengenyangkan. Yang hak perempuan ni dia menyusu tapi tak sampai 5 kali, 3 kali je atau 4 kali je. Dia disyaratkan 5 kali yang mengenyangkan, dia hanya 3-4 kali je, tak sampai 5 kali. Itu yang kita kata saudara susuan juga, tapi yang tak haram kahwin.
Boleh kahwin, betul tak? Yang tak haram kahwin. Begitu. Pasal yang perempuan tu susu dia tak cukup 5 kali yang mengenyangkan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain pula tuan-tuan. Baik, kemudian seperti adalah tiada yakin keadaannya 5 kali susuan. Contohnya dia tak yakin, tak pasti dia ni susu 5 kali yang mengenyangkan ke tak, tak pasti tuan-tuan, syak lah. Jadi bila kita syak perempuan tu, adakah 5 kali susuan yang mengenyangkan ataupun lebih, kita syak. Disebabkan syak itu dia tak jadilah anak susuan yang menyebabkan haram orang lain kahwin dengan dia lah. Pasal syak dia 5 kali ke tak 5 kali susuan yang mengenyangkan. Maka bersentuh antara keduanya, maka tiada batal wuduk keduanya kerana asal kekal air sembahyang keduanya. Pelik tuan-tuan sikit. Mana dia? Begini tuan-tuan. Kahwin boleh. Kahwin boleh. Sebab apa kahwin boleh? Sebab tak pasti dia ni lengkap ke tak lengkap susuan dia dengan perempuan itu 5 kali susuan yang mengenyangkan. Kahwin boleh, tapi bila dah kahwin, bila bersalaman bersentuh tak batal air sembahyang. Tak batal. Padahal kalau suami isteri batal. Depa kenapa tak batal? Sebab nanti kita tengok tuan-tuan. Apa dia sebut? Kerana asalnya kekal air sembahyang keduanya, maka tiada terangkat dengan syak dan tiada pula dengan zan. Makna dia air sembahyang tu memang dah ada. Cuma isunya syak depa ni adik-beradik susuan ke tak? Betul tak? Sebab tak pasti 5 kali yang mengenyangkan tu. Disebabkan syak, air sembahyang depa tak batal. Sebab al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Dia macam ni tuan-tuan, nak faham isu ni macam ni. Contohnya lah, kita duduk kat rumah, kita ambil air sembahyang lah. Kita dah ambil sembahyang kat rumah dah. Dah ambil air sembahyang elok dah. Kita yakin semua kita ambil air sembahyang. Jadi dah bila ambil air sembahyang tu, kita daripada rumah kita sembang dengan isteri kita lah apa semua. Lepas tu kita sampai ke masjid. Sampai ke masjid kita terfikir, tadi sentuh isteri ke tak sentuh? Boleh lah. Kita syak. Syak lagu ni tak diguna pakai. Wuduk itu kekal ada. Boleh lah. Ataupun kita syak, daripada masjid rumah tadi tu sampai ke masjid, ada kentut ke tak kentut? Kita syak. Syak lagu tu tak perlu selagi mana kita yakin kita apa? Kita dah ambil wuduk. Boleh lah. Tapi yang terbaliknya, kalau kita yakin kita pergi tandas, betul tak? Kita pergi tandas, buang air besar, kita yakin sungguh. Lepas tu kita masuk bilik air apa semua. Bila keluar bilik air, kita syak, aku ambil air sembahyang ke belum? Jelas Yang kita pasti memang tadi pergi tandas pergi tandas tadi. Tapi bila keluar bilik air, ambil air sembahyang ke belum? Yang pasti memang aku pergi tandas. Yang kita confirmnya memang kita tak ada air sembahyang. Kemudian kita syak, ada air sembahyang ke tak ada air sembahyang? Ambil air sembahyang lain. Bila dia kira asal. Dia kira asal yang kita yakin. Mana asal yang kita yakin, itu yang kita pegang. Asal laki perempuan ni boleh kahwin. Betul tak? Asalnya laki perempuan boleh kahwin. Sekarang ni syak, dia ni sepersusuan ke tak sepersusuan? 5 kali mengenyang ke tak? Disebabkan apa? Syak di situ tak diguna pakai. Dia boleh kahwin. Betul tak? Boleh kahwin. Ikut hukum asal. Sama juga tadi, mereka asalnya ada wuduk. Kedua-duanya ada wuduk. Dan wuduk tak boleh batal kerana syak. Betul tak? Sekarang ni syak sahaja. Mereka ni adik-beradik susuan ke? Bukan syak. Jadi syak lagu ni tak diguna pakai. Maka wuduk mereka tak batal. Sekalipun bersentuhan. Dia vice versa tuan-tuan. Dia terbalik-balik ya tuan-tuan. Pendek kata sini lah tuan-tuan. Nak senang kata, kalau orang yang kahwin dengan adik-beradik susuan dia, yang mana adik-beradik susuan dia tu tak pasti dia ni 5 kali yang mengenyangkan, maka dia sentuh dia tak batal. Boleh lah. Sebab ada susuan tu lah. Kerana boleh jadi susuan itu lengkap. Ataupun kalau ikut mazhab lain memang tak perlu 5, 3 pun ada, yang sekali pun ada. Jadi pendek kata gitulah tuan-tuan. Wuduk adik-beradik susuan yang kahwin, maka tak batal wuduk suami isteri kerana ada syak pada susuan tu. Boleh lah susuan tu. Benda ni jarang jadi tuan-tuan. Ni cerita fiqh tuan-tuan, perbahasan fiqh. Kemudian tiada pula dengan zan, maka tiada dibilangkan tab'idul ahkam kerana kata setengah ulama, jikalau berkahwin seorang dengan perempuan yang tiada tahu akan nasabnya,
kemudian maka dihubungkan dia bapa laki-laki itu kata anaknya, dan tiada membenar oleh lakinya, maka sabitlah nasabnya dan tiada jadi fasah nikahnya. Intaha fatwa Syekh Ramli Kabira. Ni lagi pelik ceritanya lagu ni macam ni. Seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan, nasab perempuan ni tak tahu. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, sekarang ni keadaan agak menakutkan jugalah. Sebab kita di Malaysia anak luar nikah yang berdaftar ada 500,000. Jadi 500,000 ni bukanlah jumlah yang sikit, banyak. Dan 500 ini cerita lama, bertahun-tahun yang lepas. Sekarang ni saya ingat bukan 500,000, mungkin dah 700,000, mungkin dah 600,000. Siapa tahu tuan-tuan, banyak anak luar nikah ni. Jadi isunya tuan-tuan, kebanyakan anak luar nikah ni dia tak dibela oleh mak dia, dia bagi kat orang. Tidak, ialah kalaulah orang perempuan yang mengandung anak luar nikah tu lah ni banyak umur 16, 14, 17, mestilah keluarga perempuan tu tak mau, malu kan. Nanti adik-beradik mai tanya, ni anak siapa? Tidak kan, dia kata ni anak saya yang tingkatan 5. Mesti dia berpelik, masa bila dia kahwin. Kan aib keluarga kan, aib keluarga. Biasanya orang perempuan yang umur 14, 15, 17 ni biasanya anak dia tu diserah pada keluarga angkat lah, supaya nak tutup aib keluarga lah. Nanti adik-beradik daripada tak tahu, semua pakat tahu. Tidak kan, macam mana bila masa ada cucu, anak semua tak kahwin lagi. Jadi disebabkan nak tutup aib, biasanya lah anak-anak itu diserahkan kepada keluarga angkat. Masalah dia apa tuan-tuan? Masalahnya anak itu adalah, walaupun dia anak zina, bapa dia kita tak tahu siapa. Tidak, bapa tak boleh nasab pada bapa. Tapi yang pastinya anak zina tu memang anak mak tu. Tidak tuan-tuan, anak zina tu pasti anak perempuan tu, cuma bapa dia kita tak dapat nasab pada siapa. Jadi isunya apa? Kalau anak tu lelaki, dia tak boleh kahwin dengan perempuan tu, pasal itu mak dia. Tuan-tuan faham no? Jadi tuan-tuan, isunya perempuan ni bila dia serahkan anak dia pada keluarga angkat, biasanya keluarga angkat ni dia tak kenal tuan-tuan. Sebab apa dia tak kenal? Sebab saya pernah lah terlibat dalam benda-benda macam ni tuan-tuan, dalam menguruskan orang perempuan Raudatus Sakinah tu yang lahir umur 14, 15, macam mana dia urus kepada keluarga angkat. Keluarga angkat ni biasanya dia serah dan dia tak tahulah keluarga angkat tu. Sebab nanti bila dia dah besar, dia minta balik. Itu yang susah tu. Itu bila dia berjumpa saat tapi keluarga angkat tu selesaikanlah semua dia punya apa, perubatan dia dan sebagainya, nafkah dan sebagainya untuk anak tu dan ibu dia. Kemudian keluarga angkat tu pun dia dah tak tahu dah duduk mana. Isunya bila perempuan ni kahwin dengan, katakan perempuan ni dah besar, umur 20 kahwin, dapat anak lelaki. Dulu anak luar nikah dia perempuan, anak dia ni dengan anak luar nikah tu tak boleh kahwin. Betul tak? Pasal anak seibu. Betul tak tuan-tuan? Anak luar nikah ni seibu. Kalau perempuan tu anak yang pertama perempuan, anak luar nikah, anak yang kedua dia ni hasil pernikahan dia dapat anak lelaki. Dua ni tak boleh kahwin, antara dua anak ni tak boleh kahwin. Pasal apa? Pasal daripada rahim yang sama, mak yang sama. Tuan-tuan faham maksud saya? Maksudnya adik-beradik seibu. Masalah dia apa? Sekarang ni banyak anak-anak angkat mereka, anak-anak mereka ni dia berbagi kat keluarga angkat. Yang kita risau, takut satu hari anak mereka yang daripada hasil pernikahan ni jumpa dengan anak mereka tu. Betul tak? Anak yang apa? Luar nikah dia serah pada keluarga lain. Kalau ikut dalam Islam, mana boleh kahwin? Sebab seibu tak boleh kahwin. Tuan-tuan faham maksud saya ke? Boleh nampak kan? Dia tak boleh kahwin, takut dia kahwin lah. Jadi yang lagi pelik tuan-tuan, yang dalam isu ni seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan. Bila dah kahwin, tiba-tiba perempuan ni kata sebenarnya suami dia ni adalah ayah dia. Macam mana tuan-tuan? Suami ni adalah ayah dia. Macam mana nak buat? Dia dakwah, tetapi yang suami ni tak mengaku. Bukan dia. Boleh jadi tuan-tuan. Boleh jadi. Katakan dia dah kahwin dengan perempuan, dapat anak, waktu anak ni kecil dia tinggal dah. Betul tak? Dan memang ada pun di beberapa kampung saya tengok, memang ada pun satu orang perempuan tu daripada Borneo kahwin dengan lelaki di Semenanjung. Kemudian masa dia tengah mengandung tu, suami dia ceraikan dia.
tengah mengandung suami ceraikan dia. Bila dia melahirkan anak, habislah dia punya apa? Orang panggil apa? Iddah ni habis ya. Betul tak orang perempuan kalau dia mengandung, bila laki dicerai, dia beranak. Walaupun hari ni suami dicerai, esok beranak, habis iddah. Boleh ha? Sekejap je iddah dia. Malam ni suami cerai tengah mengandung, tengok tengah malam beranak, iddah habis. Tak boleh rujuk tak boleh rujuk lah iddah dia mengandung tu. Sebab yang penting iddah ni nak suci rahim. Betul tak? Rahim tu suci. Jadi tuan-tuan, ada satu kes yang saya jumpa, tak jauh pun dalam kawasan Kerian kita juga. Jadi bila perempuan ni diceraikan oleh suami dia, waktu dia tengah mengandung, tengah sarap mengandung ni, bila dia beranak, anak dia dapat kemak dua, dan habislah iddah dia. Dia pun lepas beranak je tengah pantang tu, dia balik-baliklah ke Sabah. Dan anak dia tu dia bagi kat orang kampung. Tapi dia letak syarat, kalau nak ambil, tak boleh ambil satu, kena ambil dua-dua. Ambil satu tak boleh, kena ambil dua-dua. Dia pun bagilah pada orang kampung tu. Lepas tu anak dia pun tak jumpa dah mana mak dia tak jumpa. Pi mana ayah dia, pi mana mak dia pun tak jumpa dah tuan-tuan. Boleh jadi tuan-tuan, betul tak tuan-tuan? Boleh jadi macam tu. Satu hari kok dia bertemu ke? Tidak, kok dia bertemu ke? Baik. Jadi tuan-tuan, kalau dia bertemu, katakanlah dia kahwin, betul tak? Dia ketemu, katakan dia perempuan bertemu dengan lelaki, seorang lelaki. Lelaki ni anak bapa dia dulu, betul tak? Yang tinggalkan dia tu. Maksud dia adik-beradik sebapa, betul tak tuan-tuan? Adik-beradik sebapa bertemu kahwin. Bila dah kahwin, dia tengok pak mentua dia. Rupanya pak mentua ni bapa dia. Tuan-tuan faham maksud saya? Faham nampak kau tu? Inilah bapa aku yang tinggal aku waktu kecil dulu. Macam mana perkahwinan tu? Kalau memang terbukti, kita sekarang terbuktilah ada fakta, ada kad pengenalan, ada DNA. Kalau terbukti sungguh itu pak mentua tu bapa dia, suami dia ni adalah adik-beradik sebapak, pasal bapa yang sama, maka pernikahan wajib difasahkan. Kena fasah. Boleh lah. Pernikahan mesti difasahkan. Kemudian tuan-tuan, kalau apa? Katakanlah kalau yang ni dakwaan saja. Seorang perempuan kahwin dengan seorang lelaki, dah kahwin apa semua, perempuan ni dakwa kata suami dia ni adalah bapa dia dulu yang tinggal dia waktu dia kecil dulu. Tapi bukti tak ada. Bukti tak ada. Sekarang ni kita boleh pakai DNA ya tuan-tuan. Sekarang ni bukti tak ada. Bila bukti tak ada saksi, tak ada kad pengenalan, tak ada apa, maka laki ni pula menafikan. Dia jadi hukum lain tuan-tuan. Sekarang ni susahlah nak tak dibuktikan. Memang kita dapat DNA ni memang tepat 100% dah tuan-tuan. Tak boleh nak tipu DNA ni tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, ada dulu satu tempat, adalah satu tempat tu, ayah depa ni umur 70, kahwin dengan orang perempuan umur 20 kot, 20 ke 30 macam tu lah. Kebetulan bapa ni banyak tanah, jadi biasalah tuan-tuan, tanah banyak, harta banyak, jadi tak mustahil lah umur 70 lebih pun orang perempuan dah. Jadi kahwin. Bila dah kahwin, perempuan yang umur 20-30 tu mengandung tuan-tuan. Bila mengandung, anak pada orang tua ni, anak dia yang lain lah, dengan seorang isteri dulu, pelik lah tuan-tuan. Takkan umur 70 boleh bagi mengandung lagi orang. Itulah cerita dia. Pasal apa anak-anak orang tua ni tak setuju dengan zuriat yang ada dalam mak tiri mereka tu? Yalah tuan-tuan, nanti kalau keluar zuriat tu, harta pusaka dia dapat juga. Isu harta lah tuan-tuan, itu isu dia. Jadi lahir dapat anak lelaki kot, Jadi bila dapat anak lelaki, power lah tuan-tuan. Kalau bapak dia pun mati nanti, kena berkongsi juga dengan adik-beradik ni, betul tak kan? Adik-beradik sebapak kena bagi sama, bapak yang sama, harta bapak, betul tak? Harta bapak dia pun dapat. Jadi disebabkan dia pun tak setuju. Dia pun tak setuju itu adalah adik tiri dia pun. Takkan bapak dia pun umur 70 boleh bagi orang perempuan umur 20 mengandung lagi. Jadi mereka pun nak buat ujian DNA. Maka telah diutarakan ke hospital nak boleh dalam 25,000 tuan-tuan. Dengar 25,000 mereka pun cancel lah, tak jadi buat lah. Itulah sekali saya tak tahu cerita mereka lagu mana. Baik. Jadi dalam ni ada DNA, dulu tak ada. Sekarang ni soalan di sini,
Orang perempuan tu dakwa suami dia ayah dia, dan suami dia nafikan. Suami nafikan dan tidak ada bukti. Kita nak buat lagu mana? Baik, kemudian mana ni? Maka sabitlah nasabnya dan tiada jadi fasah nikahnya intaha. Nampak? Nasab tu sabit. Maksud dia bila perempuan tu dakwa tanpa bukti lah, bapa itu suami dia itu bapaknya, sabitlah nasabnya. Sabit nasabnya sabit macam mana? Tapi laki ni nafikan lah. Laki ni nafikan. Kalau laki ni dia mengaku, batal pernikahan tu. Tapi disebabkan laki ni tak mengaku, nasab tu sah. Makna dia apa? Kalau isteri tu sentuh suami dia tak batal wuduk. Boleh lah. Tetapi tidak difasahkan nikahnya. Nikah tak boleh fasah. Dia kekal suami isteri, cuma wuduk je tak batal. Ini soalan fiqh dalam lah tuan-tuan. Kenapa wuduk tak batal? Sebab ada muskil di situ. Betul tak? Ada syak di situ. Boleh jadi itu bapak dia. Jadi dia sentuh tak batal. Tapi kenapa tak boleh difasahkan nikahnya? Pasal tak ada bukti. Betul tak? Tak ada bukti tak boleh lah. Asalnya nikah dia tu memang sah. Betul tak? Kalau nak kata tak sah, kena ada bukti. Asal mereka berdua ada wuduk. Nak kata batal wuduk, kena ada bukti. Sekarang ni ada syak. Boleh jadi mereka ni mak, isteri apa, anak dan bapa. Tapi kalau perempuan ni dakwa itu ayah dia dan ayah dia pun mengaku betul, akulah ayah hang, batal terus nikah tu. Boleh lah, batal terus nikah tu lah. Ataupun bapa dia tak mengaku, buat ujian DNA betul, batal nikah. Ya. Yeah. Dengan bapa tu. Anak luar nikah, majoriti ulama tak boleh. Saya tak tahu pegangan di Malaysia tuan-tuan. Pandangan majoriti ulama dulu, kini dan selama-lamanya tak boleh. Sekali pun anak luar nikah. Pandangan Imam Syafi'i rahimahullah boleh. Dalam pengamalan mahkamah syariah tuan-tuan kena tengok majlis fatwa lah. Begitulah tuan-tuan. Ataupun mahkamah hakim lah tuan-tuan, macam mana. Sebab kadang-kadang ada fatwa kita pegang juga pada fatwa mazhab lain. Contoh macam saya bagi contoh, kalau ayah nak paksa anak kahwin, ikut mazhab Syafi'i boleh. Wali mujbir. Betul tak? Wali mujbir. Apa makna wali mujbir? Wali yang boleh paksa. Contoh kita kalah seorang lelaki umur 50. Dia ada anak dara umur, katakanlah anak dara dia umur 18. Anak dara dia paling lawa lah kat kampung tu. Kemudian bapa dia ni yang umur 50 ada kawan umur kita kata 70 lah. Kawan bapa dia ni ada tanah, kita katalah 50 ekar. Ferrari ada 5 biji. Helikopter ada 3 biji. Kaya lah. Laki ni kata kat bapa dia, hang bagi aku kahwin dengan anak hang yang 18 tu. Aku bagi tanah kat hang 20 ekar. Ferrari bagi sebiji, helikopter sebiji. Macam mana tuan-tuan? Bapak dia pun kelabu mata jugalah tuan-tuan. Duit aku back in tu 2 juta. Bapak dia pun fikir, syok juga ni. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, dia boleh paksa. Boleh paksa. Bapak boleh paksa anak kahwin. Bila tanya anak ni umur 70, anak taubat tak mau. Betul, macam mana lutut pun dah goyang. Betul tak kan? Nanti jalan mereka ni tok ke tok nek ke tuan-tuan. Ayah tak nampak lah tok ke tok nek lah. Takkan nak kata ni laki aku. Tanya anak taubat, dia tak mau lah. Tapi ayah dah kelabu mata dah. Ferrari, tanah 20 ekar, helikopter sebiji, duit back in 2 juta. Bapak kelabu mata dah. Ikut mazhab Syafi'i dia boleh paksa. Setahu saya dalam pengamalan kebanyakan negara tak boleh. Sekalipun itu fatwa dalam mazhab Syafi'i, setahu saya tak boleh. Jadi kita pegang pandangan majoriti. Pandangan majoriti tak boleh. Setahu saya memang tak boleh lah. Nanti saya akan sebut. Saya pernah sebut beritahu kenapa saya kata kalau ikut fatwa patutnya boleh kan. Fatwa dalam Imam Syafi'i. Tapi kalau ikut fatwa majoriti ulama dan yang dipegang, sebab nanti dia akan ikut mahkamah syariah ni, dia cerita dia panjang lah tuan-tuan. Betul tak? Dia ada fatwa dia lagi dan sebagainya, yang mana dipegang oleh sebuah negeri, yang mana negeri lain tak pegang. Cerita dia panjang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan,
apa dia, kalau bapak dia bagi kahwin ikut Imam Syafi'i boleh ya. Bapak dia bagi kahwin, bapak dia dapatlah 20 ekar Ferrari, duit 2 juta dapat. Tapi kalau ikut majoriti ulama tak boleh. Kalau bapak dia bagi kahwin, anak dia tak setuju, tak sah. Kalau janda lain, janda memang tak boleh paksa. Ni anak dara tuan-tuan, boleh lah. Tapi kalau ikut majoriti ulama, tak sah pernikahan tu. Boleh lah, tak sah pernikahan yang lagu tu. Bapak tak boleh paksa. Dan saya rasa itulah yang dipegang di Malaysia. Dan sebab saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada satu, saya pernah sebut, saya sebut kat tuan-tuan yang mana ada orang yang dia nak kahwin dengan inspektor polis, tapi disebabkan bapak dia tu pencen tentera dan bapak dia tu memang benci polis. Kesian polis tuan-tuan, semua jenis polis dia tak suka. Bapak dia anti sungguh polis. Anak dia minat dengan pegawai polis, inspektor kemas lah tuan-tuan. Ada satu baku kan, muda-muda ada inspektor, ada cal lah nak naik, setakat nak naik apa, deputy superintendent ke, nak dapat jurusa C ke tuan-tuan, nanti kan nak naik pegawai tak ada masalah lah. Bapa anak dia dah berkenaan dah dengan inspektor polis tu, satu baku. Ayah dia tak suka polis, tak kira inspektor polis ke, ASP ke, DSP ke, dia tak tengok lah. Ayah dia tak kira polis, tak mau. Jadi disebabkan dia nak sangat, dan yang ni pun cikgu yang nak sangat ni pun di Perak juga tuan-tuan lah. Jadi agak teruk lah kes ni, pasal dia dah minat ke laki ni pun tergila dah kat dia. Tapi bapak dia tetap tak mau, tak kira lah pegawai polis besar lagu mana pangkat pun bapak dia tak mau. Kes ni bawa ke mahkamah. Bila kalau ikut dalam fatwa mazhab Syafi'i memang tak boleh kahwin lah, betul tak kan? Bapak dia tak bagi kahwin, tak boleh lah. Tapi bila bawa ke mahkamah, maka hakim panggil bapak dia. Hakim nak tanya apa alasan tak nak bagi kahwin. Kalau alasan dia syar'i, contoh alasan syar'i lah, laki ni tak semayang ke, laki ni judi ke, ni alasan syar'i. Laki ni kaki ketum ke, betul tak? Laki ni saya dapat maklumat dia ni pegawai polis tapi rasuah banyak ke, contohnya lah, kenal dia ni yang tak amanah kan, pegawai polis yang tak amanah, ada bukti jelas, hakim terima lah. Tapi pasal apa tak nak bagi kahwin? Pasal aku tak suka polis. Yang ni mengarut. Nah, dia kata alasan yang tak boleh dipakai lah tuan-tuan. Bukan semua polis kita boleh tuduh sekali tuan-tuan, satu bakul, banyak je yang amanah. Jadi tuan-tuan, apa dia, bila hakim panggil, bapak dia tak pergi Pasal bapak dia tak pergi, pasal bapak dia memang tak ada hujah. Betul tak tuan-tuan? Nak hujah apa depan hakim tanya pasal bapak dia tak ada apa. Bila dia tak, bapak dia tak pergi, maka hakim bagi kahwin. Hakim memang power pun tuan-tuan. Kuasa hakim kadang lebih pada wali tuan-tuan. Hakim pasal hakim yang dilantik lah. Jadi saya nampak kalau ikut mazhab Syafi'i boleh. Kalau seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan, dapat anak perempuan, bila anak perempuan tu besar, dia boleh kahwin balik dengan perempuan tu, dengan anak dia sendiri. Padahal anak tu daripada air mani dia, daripada bakar dia. Ikut pandangan Imam Syafi'i boleh. Ikut majoriti ulama, dan dari segi perubatan pun memang tak boleh lah tuan-tuan. Tu hasil anak kita, betul tak? Kita kahwin dengan dia, takut nanti dapat hasil yang boleh jadi cacat. Betul tak tuan-tuan? Kan bakar sendiri tu. Kan kalau kahwin dengan adik-beradik dekat pun kadang-kadang minda tak berkembang sangat. Ni anak sendiri kita kahwin, dapat anak jadi macam mana anak tu? Hasil tu elok ke tak elok kan? Bijak ke tak bijak, sempurna dah akal dia. Ikut majoriti ulama memang tak boleh. Saya rasa di Malaysia saya tak pasti yang mana yang dipegang.